Ini adalah contoh soalan melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Raja 4 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji suatu sel kimia. Okey, perhatikan di sebelah kiri itu mempunyai elektrod magnesium dan sebelah kanan adalah elektrod kuprum. Okey, so masing-masing dicelupkan ke dalam larutan seperti magnesium dicelupkan ke dalam larutan magnesium sulfat, kuprum dicelupkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so kita perhatikan soalan. Okey, ada larutan X di bawah tu. Okey, dasar tiub U. Berdasarkan raja 4, jawab soalan-soalan berikut. Namakan bahan kimia yang sesuai digunakan sebagai X. B1. Nyatakan terminal negatif dan terminal positif bagi sel terminal positif. 2. Terangkan jawapan anda di B1. C. Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas yang berlaku di terminal negatif. 2. Terminal positif. Lukiskan arah pengaliran elektron pada rajah 2. Dan E. Nyatakan perubahan pada larutan kuprum 2 sulfat dan terangkan jawapan anda berdasarkan pemindahan elektron. Okey, bahan kimia X kita perhatikan. Okey, bahan kimia X. So, apakah bahan kimia X itu? Okey, bahan kimia X. Bahan kimia. Okey, bahan kimia yang digunakan adalah selalunya merupakan garam, larutan garam. Okey, larutan garam seperti kalium nitrat, larutan kuprum 2 sulfat ataupun paling mudah sekali melibatkan garam larut. Okey. So, tetapi untuk pemindahan elektron bagi suatu jarak ini kita menggunakan larutan asid sulfurik. Okey. Asid sulfurik pekat. Okey. Asid sulfurik pekat iaitu H2SO4. Okey. Okey. So, kenapa asid sulfurik pekat sesuai untuk pemindahan elektron ini? Okey. So, fungsi bahan X tu cikgu nak bagi tahu. Okey, fungsi bahan X itu adalah untuk apa? Okey, adalah sebagai titian garam. Sama macam fungsi titian garam. Apa dia? Okey, membenarkan pengaliran ion-ion melaluinya. Dan satu lagi, apa dia? Dan melengkapkan litar. So, kalau boleh awak tulis ayat full. Okey, sekali lagi, dalam pemindahan elektron pada suatu jarak melibatkan tiub U. Okey, so bahan yang di dasar tiub U itu adalah asid sulfurik. So, fungsi asid sulfurik adalah sama juga dengan titian garam. Apakah fungsi titian garam? Kita belajar masa tingkatan 4, iaitu membenarkan pengaliran ion-ion.
Okey. Lagi saya nak highlightkan di sini. Okey. Okey. Bukan cas tetapi adalah ion. Membenar pengaliran ion-ion melaluinya dan melengkapkan neutral. Jangan kamu buat cas. Okey, soalan seterusnya iaitu B1. Nyatakan terminal negatif dan terminal positif bagi sel berikut. Okey. Soalan minta ni. Nyatakan terminal negatif dan terminal positif bagi sel tersebut. Okey, bagi nak menyelesaikan soalan ini, awak perhatikan antara magnesium dengan kuprum. Cluenya adalah magnesium dengan kuprum. So, dalam siri elektrokimia, magnesium dengan kuprum, siapakah yang berada di atas? Okey, jawapannya adalah magnesium. Magnesium berada di atas kuprum. So, bila magnesium berada atas daripada kuprum, okey. Okey. So, magnesium berada di atas kuprum dalam SEK, maka magnesium adalah logam. Okey, logam yang lebih elektropositif berbanding kuprum. Okey, so bila logam yang lebih elektropositif, maka dia akan bertindak sebagai ejen penurunan yang baik, yang lebih bagus. Okey, sekali lagi cikgu ulang, magnesium adalah lebih elektropositif. Okey, maka dia digelar sebagai ejen penurunan yang lebih baik berbanding kuprum. Okey, so bila sebut lebih elektropositif, lebih elektropositif, maka kecenderungan untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Okey, kita berbalik semula. Okey, kita boleh mudah. Magnesium akan melepaskan elektron membentuk magnesium 2+. Okey, so kita nak seimbangkan half equation ini, maka kita letak 2 di depan. Okey, maka awak perhatikan magnesium, atom magnesium, okey, melepaskan 2 elektron membentuk ion Mg2+. Okey, setelah magnesium melepaskan elektron membentuk Mg2+, okey, Mg2+, maka elektron tadi, okey, cikgu lukiskan, okey, elektron tadi akan berkumpul di, okey, kalau tengok, okey, magnesium tadi, okey, cikgu tukar pen warna oranye. Okey, magnesium tadi, elektron tadi dia akan berkumpul di sekitar elektrod. Okey, elektrod yang ada pada magnesium tadilah. Okey, so bila berkumpulnya di sini, okey, elektron bercas negatif. Okey, elektron bercas negatif, maka di sebelah kiri ini akan terbentuknya terminal negatif, maka sebelah kanan akan jadi terminal positif. So, terminal positif sebelah kanan, terminal negatif sebelah kiri.
Okey. Berbalik kepada soalan B2 tadi. Terangkan kenapa terminal negatif dan terminal positif itu berlaku. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey. Magnesium melepaskan elektron. Okey. Menghasilkan magnesium 2+. Okey. So, berarti dah sendiri. Okey. Maka elektron elektron akan berkumpul. Berkumpul di sekitar elektrod. Elektrod magnesium tu lah. Elektrod magnesium. So, pengumpulan elektron tadi akan terkumpulnya terkumpulnya elektron, maka awak kena ingat maka sekitar elektrod tadi akan bercas negatif. Kerana apa? Kerana elektron adalah pembawa cas negatif. Bagi terminal positif, berlakunya Cu2+, adanya ion kupron 2+ dengan H+. Antara Cu dan H+, Cu2+ dan H+, yang berada dalam kupron 2 sulfat, yang manakah menerima elektron? Jawapannya adalah Cu2+, kerana Cu2+ berada di bawah. Maka Cu2+ menerima 2 elektron akan membentuk Cu. Sebab itulah di terminal positif, kalau awak ingat, ini adalah sel kimia. Pemindahan elektron pada suatu jarak, dia adalah sel kimia. Sama juga macam sel kimia. Bila sel kimia, terminal positif dia menerima ion menerima elektron. Ion menerima elektron, maka berlakulah tindak balas penurunan. Maka terminal positif digelar sebagai tindak balas penurunan. Bagi soalan C, D dan E, cikgu harap kamu semua boleh buatlah. So cikgu harap soalan C, D dan E itu harap boleh buat. Kalau tak boleh buat, sila PM ke ataupun komen di ruang komen itu. So harap-harap kamu semua sihat-sihat semua dan dapat yang terbaik dalam pemahaman dalam konsep
soalan yang melibatkan redox ni. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.